Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So, kita hari ni, okay, kita nak masuk bab yang seterusnya iaitu tenaga nuklear, bab 12. Okay, nanti kalau ada masa, kita akan semak kembali. Okay, kita akan semak kembali buku kerja. Kita nak semak buku kerja. Tapi sebelum tu kita masuk sikit dalam bab 12 tenaga nuklear. Okey, Homnes, nampak tak saya punya skrin? Nampak je tu. Nampak jelas tak? Jelas. Bagus. Tapi tak nampak muka cikgu. Tapi tak nampak muka cikgu. Kenapa tak nampak muka cikgu? Oh, sebab cikgu Ziana ada dekat situ. Okey, tak apa. Okey, so Syazliana nampak muka cikgu Syazliana yang cantik, manis. Tak nampak cikgu. Tak nampak ya, kecil sangat pun gambar ni. Macam mana cikgu nak buat? Tak apalah. Okay, so pastikan nampak skrin. Nampak muka saya sama-sama pun tak apa sebab cikgu Ziana bukanlah cantik Nampak sangat. cikgu, nampak muka cikgu, saya nampak. Tak nampak. Telegram memang nampak. Telegram memang Ya. nampak dengan jelas. Okay. Itulah cikgu Alah. saya cakap. Semua masuk Telegram tak nak masuk. Ada yang nak masuk GM Telegram juga. tak boleh. Masuklah Google Meet. Okey, dah. Nanti aku kahwinkan juga kamu berdua orang. Okey, bab 12 tenaga nuklear. Okey, tulis ya, bab 12 tenaga nuklear. Okey, so kita nak belajar sikit ya tentang tenaga nuklear hari ni. Okey, so dalam tenaga nuklear pernah tak dulu masa dulu belajar sejarah ada perang Hiroshima dan Nagasaki. Perang Dunia Kedua. Apa berlaku pada masa itu? Pravin, kau belajar kan sejarah? Apa berlaku dekat Hiroshima dengan Nagasaki masa tu? Perang Dunia Kedua. Hiroshima dengan apa cikgu? Nagasaki, dekat Jepun. Apa yang berlaku masa tu? Perang. Perang, ya betul. Perang. Diorang gunakan apa untuk senjata perang dia pugul? Diorang Senjata nuklear perang yang juga. digunakan nuklear. Ya, betul. Bom yang digunakan adalah bom nuklear. Bom nuklear. Apa Betul. jadi dekat masa tu dekat Betul. Hiroshima dan Nagasaki apa jadi? Apa kesan nuklear tu kepada penduduk Jepun masa tu? Menghapuskan satu tempat tu. Dia hapuskan satu tempat. So apa kesan dia kepada penduduk tu? Kalau kamu tahu, kesannya banyak sangat yang mana bila dia tenaga nuklear, bom nuklear tu, dia bom dekat Hiroshima dan Nagasaki, apa yang berlaku? Kalau kamu nak tahu kematian, yang pertama kematian lah. Banyak orang mati. Confirm mati. Dan kesan yang berpanjangan ni kamu tahu tak? So anak-anak ataupun ibu-ibu yang mengandung pada masa itu, anak yang dikandung dan anak-anak yang lain, anak baby dan semua yang lain mengalami mutasi, iaitu ada yang sindrom, ada yang cacat. Memang banyak sangat pada masa itu. Sebab apa? Tumbuhan tak boleh tumbuh. Ya, sebab apa? Sebab kesan nuklear tersebut. Nuklear tersebut dia menghasilkan radioaktif. Yang mana radioaktif tersebut dia akan menyebabkan pertama kecacatan kepada mutan fetus, iaitu ibu yang mengandung, kandungan itu akan cacat. Kemungkinan anak yang dapat dia akan sindrom. Kematian tu utama lah. Paling utama mesti dia akan mati. Memang banyak orang matilah pada masa itu. Itulah kesan tenaga nuklear. So, untuk bab 12 ini, tenaga nuklear ni, apa yang akan kamu belajar? Kamu akan belajar mengenai pembelahan nukleus. Pelakurannya ini, dua benda ini, bagaimana kita nak menghasilkan tenaga nuklear. Reaktor nuklear, kita akan belajar macam mana sesuatu nuklear itu dijana dalam suatu reaktor yang sangat besar. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, kita tak ada menggunakan nuklear lah. Penjanaan elektrik dan impak ujian nuklear. So, sebenarnya, tenaga nuklear, kita ada banyak tenaga. Kita ada tenaga elektrik, kita ada tenaga haba, kita ada tenaga solar. So, tapi tenaga nuklear is one of the energy yang mana dia menghasilkan tenaga yang sangat besar. Tenaga yang digunakan tu sangat besar, dia menghasilkan tenaga yang sangat besar yang mana tenaga itu mampu untuk bertahan dengan lama. Dan dia punya tahap dia penggunaannya pun sangat
paling maksimum dia boleh bertahan paling lama lah berbanding dengan tenaga elektrik, tenaga hidro, tenaga angin. Okay. So, dalam sebenarnya ada beberapa negara sahaja yang menggunakan tenaga nuklear ini. Okay. Kalau kita lihatlah dalam buku teks kamu ini, so kita tengok okay, negara mana yang menggunakan tenaga nuklear. So, nota kamu yang pertama 12.1. Penggunaan tenaga nuklear. Okay. Penggunaan tenaga nuklear. Okay, salin ini tajuknya utama dulu ya, penggunaan tenaga nuklear. Okay, so sebenarnya tenaga nuklear ni memang banyak sangat manfaatnya lah kepada manusia. Okay, walaupun side effectnya ada juga. Okay, so sebab apa? Sebab kalau lah manusia dapat menjana tenaga nuklear ni dengan baik, so pelbagai bidang perusahaan, tenaga yang yang memerlukan penggunaan tenaga nuklear. Okay. So, kita ada 30 buah negara dekat dunia ni yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga. So, kena ingat negara apa? So, tengok yang pertama Amerika Syarikat. Sebab negara dia besar. Okay. Kedua, Rusia. Okay. Perancis, Slovakia dan Jepun. Ini adalah antara negara-negara yang famous menggunakan tenaga nuklear. Okey. So, Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Kita lihat. Okey. Tenaga nuklear, apa itu tenaga nuklear? So, tenaga alternatif yang boleh menjanakan tenaga elektrik menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Okay, kalau orang lain ke contoh kalau kat Malaysia, bagaimana dia menjana tenaga elektrik? Dia menjana tenaga elektrik daripada sistem hidro. Empangan, daripada empangan dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan kemungkinan juga ada juga negara yang menggunakan petroleum dan arang batu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Yang mana tenaga nuklear ni adalah tenaga yang lebih besar. Dia punya penggunaannya yang menghasilkan tenaga yang lagi besar dan lebih efisien berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Contoh macam tenaga solar ke. Tenaga solar pun menggunakan tenaga yang sedikit. Bila ada matahari boleh ada keluar dia punya tenaga, betul? So, yang ini pula simbol untuk tenaga nuklear. So, kalau jumpa saja, pernah soalan, pernah keluar, kalau simbol ni, simbol apa? Okay. So, simbol ni menunjukkan radioaktif lah. So, tenaga nuklear dia akan menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya perubatan, pertanian dan perindustrian. Okey, dan dia dapat meningkatkan taraf kesihatan dan hidup manusia. Okay, kalau kamu tengok ini adalah salah satu mesin MRI di mana dalam mesin ni dia menggunakan sinaran radioaktif ya, sinaran mengayon yang mana dia nak detect sel-sel kanser yang ada dekat dalam badan kamu. So ini adalah satu terowong MRI digunakan untuk dalam bidang perubatan. Okey, selain daripada itu, tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding sumber-sumber tenaga yang lain. Contohnya kalau tenaga petroleum, arang batu, dia menghasilkan side dia adalah gas-gas yang akan menyumbangkan rumah hijau. Apa? Ialah gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida adalah salah satu gas yang menyebabkan jumlah gas rumah hijau kita akan semakin meningkat. So kesan rumah hijau tu apa cikgu? Pernah tak dengar bila kita punya bumi terlalu panas? Yang mana ais kat kutub utara, kat kutub selatan pun akan mencair. Ini adalah kesan rumah hijau. Contoh macam kita ni duduk dekat satu kaca, rumah kaca. Rumah kaca tu selalu keadaan panas tau kat dalamnya. Rumah kaca panas. So itulah perumpamaannya. Okay? So, apa kesan buruk tenaga nuklear dengan sumber-sumber lain? Tadi kesan yang baik. Kesan baik dia menghasilkan tenaga yang besar, lebih tahan lama. Dan kesan rumah hijau dia, pembebasan gas rumah hijau dia adalah rendah. Okey, so apa kesan dia buruk dia pula? So, tenaga nuklear dia akan menghasilkan satu sinaran yang kita panggil sinaran radioaktif.
So, sinaran radioaktif ini akan menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Confirm lah. Sebab itu dekat masa Perang Dunia Kedua tu, banyak orang yang mati. Okay? So, tenaga yang dihasilkan sangat besar dan jika dia disalahgunakan macam yang dekat Perang Dunia Kedua tu dah. So, bila disalahgunakan, apa yang akan jadi? Kepada manusia. Kesan buruk kepada manusia. Kesan buruk kepada manusia. Okay. So, kita lihat. Okay. Oh, dah habis dah. So, boleh tak Google namakan 3 buah negara yang menggunakan sumber tenaga nuklear yang tadi cikgu cakap tadi. Tenaga. Apakah negara yang menggunakan sumber tenaga nuklear dekat dunia ni? Boleh jawab kan? Amerika Syarikat, Okey, pandai. Lagi. Rusia, Russia. France. Dalam buku teks tadi Jepun, Slovakia. Slovakia dengan Jepun. Jepun. Rusia ada ke dalam buku teks tadi? Ada. Ada juga. Oh. Ada. Okey. Syarjana. Dengar suara dia. Okey. Apakah kebaikan menggunakan sumber tenaga nuklear? Syarjana, jawab Syarjana. Apa kebaikan menggunakan sumber tenaga nuklear? Apa? Yang atas sekali tadi. Yang ini. Memberikan banyak manfaat kepada manusia. Contoh? Contoh? Yang ini atas. Menjanakan. Mana tadi? Ada gambar yang penjana elektrik tadi. Menjanakan apa? Menjadikan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Menjanakan tenaga elektrik yang besar, okey, yang menggantikan arang batu dan petroleum. Okey, selain daripada itu, apa kegunaan dia lagi? Selain daripada tu, tenaga nuklear, dia selain daripada itu, dia digunakan dalam bidang perubatan. Ya, betul. Digunakan dalam bidang perubatan. Okey. So, tulis situ ya. Praktis formatif 12.1. Ini jawapan nombor 1. Ini jawapan nombor 2. Okey, dah ya. Okey, kemudian kita pergi kepada 12.2. Okey, bagaimana penghasilan tenaga nuklear ni? So sebelum tu kita tengok dulu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga nuklear? So, tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas nukleus, daripada tindak balas nukleus atom. So, salin ya. Tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus. Tindak balas di dalam nukleus. So seorang pelajar dia tanya kat cikgu dia, "Cikgu, macam mana tenaga nuklear dihasilkan?" So, bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Ada 2 cara. Cara yang pertama, kaedah yang pertama adalah menggunakan pembelahan nukleus dan yang kedua adalah pelakuran nukleus. Apa tu pembelahan nukleus? Apa tu pelakuran nukleus? Selalu kalau dalam kelas cikgu akan suruh pelajar present. Pelajar kena presentation mengenai pembelahan, apa tu pembelahan nukleus dan apa itu pelakuran nukleus. So, kita tengok one by one. Apa yang perlu dalam nota yang kamu perlu, kamu tolong tuliskan dia punya maksud je dulu. So, apa itu pembelahan nukleus?
So, pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Okey, disertai dengan pembebasan tenaga. Okey, so nanti kamu boleh imbas yang ini. Macam mana cikgu nak imbas? Kamu kena install dulu dalam apps handphone kamu buku teks tingkatan 4, kemudian kamu boleh scan dekat sini. Dia bukan pakai QR code ya. Dia ada, kamu kena install kaedah dia ada dalam dekat depan buku teks. Nanti tengok okey bagaimana nak install imbas saya ni model 3D. So nanti dia akan tunjuk macam mana proses pembelahan nukleus. Okay, tadi pembelahan nukleus dia kata satu nukleus radioaktif ni dipecahkan. Nukleus ni dipecahkan oleh satu neutron yang mana dia akan menjadi tenaga, akan menghasilkan tenaga. Okey, jom kita lihat bagaimana proses dia. Okey, pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif. Maksudnya satu neutron akan membedil radioaktif. Okey, kat sini dia pakai radioaktif uranium-235. Okey, kemudian bedilan daripada neutron ini akan menyebabkan apa? So, dia akan sebabkan nukleus itu pecah kepada dua. So, dia akan pecah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. So, satu neutron membedil satu uranium-235, nukleus uranium-235 untuk menghasilkan dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. So, proses ini dia membebaskan tenaga yang banyak. Okay, dia menghasilkan tenaga yang banyak. Okay. So, kena lihat ya, one by one ya. Okay. So, pembelahan nukleus akan berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus bertisi yang baru. Okay, tindak balas ini kita panggil tindak balas berantai. Maksud tindak balas berantai ini maksudnya adalah tindak balas ni berterusan. Continuous. Okay, neutron bedil sinar radioaktif, dia pecah. Neutron bedil lagi, dia pecah jadi tenaga, sumber tenaga. So itu yang kita panggil tindak balas berantai. Tindak balas tersebut dia akan continuous, dia akan bersambung secara selama-lamanya. So selagi ada neutron, selagi ada radioaktif, selagi itu dia akan membedil dia. Okey. Pelakuran nukleus. So macam mana kita berlaku, bagaimana, di mana? Nanti sekejap lagi cikgu tunjuk bagaimana pembelahan nukleus ini berlaku, di mana. Okey. So, yang kedua adalah pelakuran nukleus. So, pelakuran nukleus ni pula merupakan satu proses pencantuman atau penggabungan. Tadi pembelahan kita belah nukleus ni. Okey. Pelakuran pula kita nak combine. Kita nak cantum dia. Kita nak gabung dia. Okay, dia nak gabung apa? Dua nukleus radioaktif yang ringan untuk membentuk nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. So pelakuran nukleus pula kita nak menggabungkan, kita nak cantumkan nukleus radioaktif yang ringan ni nak bentukkan satu nukleus yang besar. So, tindak balas ini pun akan menghasilkan tenaga. Dia pun akan membebaskan tenaga. Contoh, contohnya dua nukleus kecil. Kat sini nukleus kecil kita pakai adalah deuterium dan tritium. So, dua nukleus yang kecil ini kita cantumkan, dia akan membentuk satu nukleus yang lebih besar. So, kamu nampak kan? Ini adalah satu nukleus yang besar. So, proses ini dia berlaku pada suhu yang amat tinggi dan membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Maksudnya, kita ada dua kaedah bagaimana nak menghasilkan tenaga nuklear. Yang pertama, pelakuran nukleus. Yang kedua, pembelahan nukleus. Tapi pelakuran yang ini, pencantuman nukleus, menghasilkan tenaga yang lebih besar berbanding dengan pembelahan nukleus. Selalunya, pelakuran nukleus ini berlaku secara berterusan dekat matahari.
Sebab apa? Sebab dalam matahari ada isotop hidrogen dan suhu yang sangat tinggi. So, tenaga dekat sini akan dibebaskan. Okay, daripada proses ini merupakan sumber tenaga utama kehidupan dekat bumi. So, yang kamu dapat cahaya matahari tu, yang kamu dapat tenaga cahaya matahari tu, semuanya adalah berlaku apabila pelakuran nukleus berlaku dekat matahari pada suhu yang sangat tinggi. Itu adalah salah satu contohnya. Sebab apa? Sebab dekat matahari ada isotop hidrogen dan suhunya sangat tinggi. So, di situlah proses pelakuran nukleus yang akan berlaku. So, ini sama juga ada imbas model 3D. So, kamu boleh imbas benda ini. Okay, install dekat handphone kamu. So, kamu akan dapat gambaran. Okay, bagaimana pelakuran dua isotop hidrogen ini. Okay. So, ada dua ya tadi ya untuk penghasilan nukleus. So, ini pula bagaimana daripada sistem penjana tenaga elektrik, dia menggunakan tenaga nuklear nak menghasilkan tenaga elektrik. So, jom kita belajar. Okay, sebenarnya dalam tingkatan 3 kamu dah belajar. Betul ke Homeless? Masa tingkatan 3 dah belajar mengenai penjanaan tenaga elektrik. Betul ke Homeless? Homeless ingat sikit. Betul. Betul. Ya ke lupa? Lupa lah tu. Sebenarnya lupa dah cikgu mah. Tak tahulah dia belajar ke tak. PKP cikgu mana ingat. Ya. Ada cikgu, ada. Ada. Okey. So kamu dah belajar masa tingkatan 3 macam mana tenaga elektrik dihasilkan. Also, keutamaan utama tenaga nuklear adalah kita nak jana tenaga elektrik. Kenapa cikgu nak guna tenaga nuklear? Kan bahaya. Sebenarnya tenaga nuklear daripada tenaga elektrik yang dihasilkan oleh tenaga nuklear ni tenaga dia besar. So sebab itu orang nak suka nak guna. Okay, penjanaan tenaga nuklear daripada tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dilakukan dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. So kalau kamu tengok buku teks kamu tu, gambar page yang ini dia bersambung dengan page yang ini. Betul tak? Kalau macam ini buku teks ni dia berpisah lah. So dia bercantum. Okay, ini semua ni adalah apa kita panggil? Ini adalah reaktor ataupun stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okay, yang mana stesen jana kuasa nuklear ni dia ada dua. Dia ada dua bahagian. Yang pertama reaktor nuklear. Okay, satu lagi dia ada penjana. Reaktor nuklear ni dia menghasilkan tenaga yang sangat besar. Jom kita lihat bagaimana proses penjanaan tenaga nuklear oleh stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okay, so ini nampak tak ini apa? You besarnya. So ini adalah stesen jana kuasa tenaga nuklear lah. Kita tengok one by one ya. Kalau boleh photostat je lah gambar ni. Tak payah kau nak lukis. Susah nak lukis. Okay. Yang pertama. Okay. Yang ini adalah rod pengawalan boron. Okay. Bila masa pula saya lukis benda ni. Erase. Sebaik boleh padam. Okay. Ini yang panjang-panjang ni adalah rod pengawal boron. Yang mana rod pengawal boron ini dia mengawal kadar tidak balas pembelahan nukleus. Okay, pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Cikgu, apa tu pembelahan nukleus? Tadi kan dah belajar. Dia daripada satu neutron dia akan membedel tenaga nuklear yang ada, radioaktif yang ada. Contoh yang tadi uranium 235 neutron dia bedel, dia hentam. So dia akan menghasilkan pecahan-pecahan nukleus yang lain. So dekat rod pengawalan ini dia akan mengawal kadar tindak balas bagaimana nukleus tadi dia nak buat pembelahan nukleus. Okey, kemudian pergi kepada bawah ini adalah moderator graphite. Okey, yang mana dia memperlahankan neutron. Kita perlukan neutron kan untuk apa? Kita nak membedel nukleus tadi. Okey. So dekat sini pula ada rod bahan api uranium. Okey, apa gunanya? So rod api bahan uranium ini dia akan membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. So maksud dia kat sini, rod bahan api ni dia akan bebaskan tenaga haba yang besar. Sebab apa? Dia nak melalui satu pembelahan nukleus dengan apa? Memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor ini. So nanti kat sini ada reaktor ni akan ada gas
yang mengalir kat sini. Okey, gas yang mengalir kat sini, gas sejuk yang mengalir dia nak panaskan gas tersebut. Gas sejuk naik dia akan jadi panas. Gas sejuk naik dia akan jadi panas. So inilah gunanya rod bahan api uranium. Kiranya dia nak panaskan gas yang sejuk nak jadi gas panas. Okey, yang ini bawah. Okey, dekat sini ini adalah perisai konkrit. Dia dibuat daripada konkrit. Daripada apa namanya? Simen lah. Konkrit kiranya besi, ada batu, semualah. So dia nak mengelakkan kebocoran sinar radioaktif daripada reaktor. So dia tak boleh dibuat daripada bahan-bahan yang cikai-cikai je. Dia mesti daripada konkrit yang kuat. Okey? Sebab apa? Konkrit adalah salah satu bahan yang tidak akan membenarkan sinaran yang paling tinggi adalah sinaran gamma. Sinaran gamma melaluinya. So sinaran gamma tu yang besar kan? Sinaran radioaktif yang paling besar kan? So dia tidak akan membenarkan sinaran tersebut menembusinya. Okey? So, dekat sini kita ada ejen penyejuk. Okey, dia akan menyerap haba hasil daripada tindakan nuklear tadi. So, dia akan bagi gas sejuk, dia jadi panas pula. Gas sejuk, sini panas. So, maksudnya dia tidaklah dia tidaklah boleh meletup ke apa sebab panas saja tak. Dia akan sejuk, gas sejuk mengalir jadi gas yang panas. Okay, at least dia dapat menyejukkan tindak balas nuklear dekat sini. Okay. Kemudian kita lihat yang bawah. Yang bawah ini, dah sampai tadi, yang steam panas tadi, dia akan lalu dekat turbin. Dekat turbin ni, dia akan, apabila turbin ini diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjana pun akan diputarkan. Dekat sini ada magnet ya. So kemudian yang ini pula adalah kondenser. Yang mana kondenser ni dia akan menyejuk dan mengkondensasikan steam nak jadikan air. Steam. Steam tu apa cikgu? Steam tu wap-wap. So dia nak menjadikan air. Nak menjadi air. Kemudian dekat sini ini adalah menara penyejukan. So kena juga ada menara penyejukan. Kalau tak tenaga tenaga nuklear ni panas sangat tau. So kena sejukkan. Kita kena juga alirkan air yang sejuk. So nanti at least dia akan dapat sejuk, kemudian dia akan panas balik. Ulang balik, sejuk balik, panas balik. So dia tidaklah terlalu panas sentiasa. So dekat sini akan menghasilkan, dekat sini adalah penjana elektrik. Daripada turbin tadi, turbin yang diputarkan tadi, dia akan menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet. Yang tadi, yang dekat turbin tadi kan, magnet kan tadi kan akan diputarkan. So akan terhasil aruhan elektromagnet bila magnet ni berputar dalam suatu gegelung. So inilah sistem sistem tenaga jana kuasa tenaga nuklear. Setakat ni, negara-negara yang gunakan tenaga nuklear ni, dia tak banyaklah tenaga nuklear ni dihasilkan, tak semualah negara gunakan. Setengah sahaja. Kenapa? Kenapa setengah negara ni dia nak juga gunakan tenaga nuklear? Contohnya ada negara tu dia kurang sumber tenaga. Dia tak ada tenaga macam kita, at least kita ada sungai yang banyak. Sungai yang banyak kita boleh menghasilkan tenaga hidro, yang mana tenaga hidro akan menjadi tenaga elektrik. Tapi ada setengah negara tu dia tak ada sumber tenaga yang lain. Dia hanya bergantung kepada tenaga nuklear. So kebanyakan negara yang menggunakan tenaga nuklear kurang sumber tenaga. Contohnya dia tak ada arang batu. Macam kita ada juga lah. At least kita ada petroleum. Negara Malaysia kita ada petroleum. Yang mana kos yang amat tinggi diperlukan jika mereka mengimport sumber tenaga ini dari negara lain. Oleh itu mereka perlu menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear. Maksudnya dekat negara dia hanya ada tenaga nuklear. Kalau nak kena import. Kalau import pun menggunakan kos yang sangat besar. Menggunakan kos yang sangat besar. So yang kedua,
keluasan negara yang besar, okay, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Contohnya negara China. Okay, negara China, negara dia besar tau. Lepas tu dia punya penduduk pun sangat padat. Okay, kemudian kuasa dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear cukup besar sehingga mampu untuk menjana tenaga elektrik ke seluruh negara. Macam kita kecil, dia 10 kali ganda negara kita. Betapa besarnya negara China ni, okay? Dan penduduknya sangat ramai, okay? Sangat ramai, so dia kena menggunakan tenaga nuklear. Sebab tenaga nuklear dia akan menghasilkan tenaga elektrik yang sangat besar ke seluruh negara dia dekat negara China ni lah. Okay, yang ketiga, sumber pendapatan. Contohnya dekat Slovakia. Okay, Slovakia, okay, adalah salah satu negara yang membekalkan tenaga elektrik daripada reaktor nuklear. Okay. Yang mana Slovakia ni dia dapat membekalkan tenaga elektrik kepada negara jiran dan mampu mendapat keuntungan yang lumayan. Kiranya daripada dia ada reaktor nuklear, so dia jual dia punya tenaga tu dekat negara lain. So dia dapat income lah. Macam tadi kan. Macam kita ada petroleum. Kita jual kepada negara yang lain yang tak ada sumber tenaga petroleum. So negara kita dapat duit. Sama juga dengan negara Slovakia ni. Negara Slovakia ni dia menjual tenaga nuklear dan jadi tenaga elektrik lah kepada negara-negara jiran yang lain. Okay? So yang keempat, teknologi yang canggih. Kajian dan pembangunan dilakukan oleh negara yang menggunakan tenaga nuklear. Hasilnya kini mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Contohnya makmal National Argon yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Contohnya yang ni. Kalau kamu tengok dekat galeri sains ni, okay, ini adalah makmal National Argon. Okay, yang ini adalah makmal, okay, yang dibina untuk pembangunan dan perkembangan bidang fizik nuklear. Okay, makmal ni dekat mana? Dekat bandar Chicago, Amerika Syarikat. Okay, makmal ni dah beroperasi pada tahun 1940-an dan telah banyak memberi sumbangan dalam bidang fizik nuklear. Hampir semua tenaga reaktor nuklear yang telah dibina pada hari ini ialah hasil daripada kajian mendalam yang dilaksanakan oleh makmal National Argon. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, jom kita jawab soalan. Okay, boleh? Jawab soalan je. Okay, soalan yang pertama. Tulis je tajuk dulu ya. Tulis tajuk dulu ya. Tajuk dia adalah Praktis Formatif 12.2. Okay, nombor 1. Okay, kamu isikan tempat kosong, maksudnya kamu buatkan jawapan sahaja. Okay, buat jawapan sahaja. Okay, yang pertama. Okay, proses apa yang berlaku apabila satu membedel nuklear. So, kita ada dua jenis proses untuk tenaga nuklear. Yang pertama, pembelahan nukleus. Yang kedua, pelakuran nukleus. So, yang ini proses pembelahan nukleus ke pelakuran nukleus? Siapa dapat jawab? Bila dia kata membedil satu nukleus yang berjisim bedah, lepas tu dia jadi nukleus yang kecil. Itu apa? Proses pelakuran ke proses pembelahan? Akurat. Are you sure? Pembelahan. Pembelahan. Ya, Pembelahan. pembelahan. Ya, baik-baik. Okey, pembelahan nukleus. Okey, terima kasih. Okay, pembelahan nukleus tu maksudnya daripada satu besar, dia pecah-pecah dan jadi kecil. Okay, berlaku apabila satu apa? Nukleus. Neutron. Neutron yang perlahan membedil satu nukleus berjisim besar. Okay, dan lepas tu dia buat apa? Terbelah. Dia akan terbelah kepada dua nukleus baru berjisim lebih kecil yang hampir sama serta lebih stabil dengan pembebasan. Dia nak bebaskan apa? Nak bebaskan tenaga. Okay, dia nak bebaskan tenaga. Okay, kemudian soalan nombor B. Okay, soalan nombor B dia tanya, proses pelakuran nukleus hanya berlaku pada, siapa dapat jawab?
pada dekat mana? Proses pelakuran nukleus. Berlaku dekat mana? Yang tinggi. Suhu yang tinggi. Okey, itu sahaja kerja kita hari ini. Okey, so terima kasih datang kelas saya. Dan sebelum saya menamatkan kerja kita punya hari ini, so dalam GC Google Classroom, tengok Homnes je yang hantar Google Classroom. Yang lain tak nak hantar kerja saya sampai hati. Okey. Cikgu, saya tak boleh Google Classroom, cikgu. Ada. Pukul. Tali masuk. Pukul ada. Saya tak perasan pukul. Yang semalam punya ke? Tali masuk. Tak boleh masuk sebab apa? Tak tahu cikgu, dia kata ada apa error lain ni. Oh, kena refresh balik ataupun log out masuk balik. Ya, Okey. nanti cuba lagi ya. Okey, cikgu. So untuk hari ni punya kerja, muka surat 132 sehingga 137. 132 sampai 137. So minggu depan baru cikgu nak. Isnin paling lewat, Isnin kena hantar ya. So kamu ada hari Khamis, Jumaat, Sabtu. So ada 4 hari lagi untuk kerja ni. Walaupun minggu depan kita cuti sekolah. Okay? So siapkan Sudah berapa, cikgu? kamu. 132 sampai 137 je. Okey, cikgu. Okay. Buku kerja ke? Iyalah sayang, buku kerja. Syazliana ada masuk dalam cikgu punya Google Classroom tak? Ada. Ada. Tak pernah hantar pun buku kerja. Hehehe. Okey. Terima kasih semua sebab hadir kelas saya.